topik kita rahsia terbesar dalam kejayaan dagangan model saiz posisi ya. Sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan ya. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja. Panggil Zul je ya. Tak payah tuan-tuan lah. Saya tengok dalam grup panggil tuan-tuan tak payahlah. Segan rasanya orang panggil tuan ya. Panggil Zul je. Kita sama-sama manusia. Sama-sama insan. Panggil Zul je lah. Saya lebih selesa lah panggil Zul. Seorang full time investor. Adik Zul pun boleh. Tak ada orang jawab ni. Semua senyap je. Boleh siapa ni? Type something. Ada somebody tolong type something boleh tak? Semua senyap je. Malu kucing. Kejap type something. Okay, thank you. Tengok penyokong tim satu tu bagus, ikut arahan. Halo. Sarah. Okay, terima kasih. Itulah pasukan terhebat semalam semester. Cerita bola je hebat korang. Okay, saya seorang full time investor dan dalam retail online trading ni, retail trading lah saya dah buat lebih daripada 20 tahun saham, forex, komoditi. Forex tu 11 tahun. Lama tak hebat. Tak ada trader hebat. Yang ada trader yang berdisiplin. Itu sebenarnya. Ada hebat teknik. Kalau nak tahu trader hebat, kalau kita cerita nama besar JC Livermore contohnya. Kalau anda baca cerita dia, dia memang hebat mencapai pencapaian yang dahsyat lah. Tapi dia gagal disebabkan oleh disiplin. Dia gagal untuk ikut proses. Benda tu yang anda kena ingat Dan proses trading ni, bila kita bercakap mengenai melabur ni, dia adalah gaya hidup. Dia adalah something yang kita internalize dan dia merupakan satu kemahiran. Ni benda ni yang anda kena serapkan. Bukan mudah. Tapi once you get it, dia boleh menjadi mudah kalau anda mempunyai kemahiran dia. Tu je. Nak maintain disiplin dia yang payah sebenarnya. Tu dia. Okey, ramai trader dia hebat. Tapi dia hebat teknik, dia tak hebat disiplin. Tu kena faham. Ramai kat sini saya tengok nama-nama ni semua hebat-hebat. Nama besar dalam industri forex kat Malaysia ni. Hebat, teknik hebat-hebat. Tapi tanya soalan ni, disiplin nak ikut teknik tu, itu sebenarnya. Dan kita akan cerita bagaimana benda ni. Benda yang sama berlaku kepada saya. Explore teknik. Ni saya cerita sikit lah sebelum kita masuk ke market kita minggu ni. Sentiasa menambah baik teknik, menambah baik kaedah analisa, macam-macam. Saya, kalau ada tanya kebanyakan benda dalam trading ni, saya basically, saya dah, bukan nak kata, tak adalah hebat. Saya explore. Boleh lah tahulah menjawab, tahulah benda tu. Tak semua benda tahu, mustahil nak tahu semua benda. Tapi cerita dia kalau ni tahulah lebih kurang. Tapi cerita dia bukannya pasal tahu, dia pasal disiplin tu, nak ikut sistem. Itu benda yang payah sebenarnya. Kita dah ada kaedah kita dah ada teknik kita dah ada sistem kita. Tapi cerita dia nak ikut disiplin. Itu sebenarnya yang payah dalam trading, dalam pelaburan. Itu something yang kena ingat. Okey. Jadi kita lihat dulu sebelum kita masuk ke topik kita pada jam 3 nanti. Ingat pada minggu ni kita punya time dah bertukar. London Open bukan pukul, Waalaikumsalam. London Open jam 3 bukan jam 4. Jadi
nanti kita break awal sikit supaya kita boleh lihat reaksi pasaran pada jam 3 pada London Open tu. Masa ni anda dah nampak dah market bergerak pada waktu ni. Okey, kita lihat dulu kepada outlook pasaran untuk semasa. Kita ada pasaran yang lebih positif pada waktu pada waktu Asia pagi tadi selepas data China Caixin Manufacturing PMI menunjukkan bacaan yang confirm kepada government punya PMI. Jadi apa beza Caixin PMI dengan government PMI ni? Yang manufacturing PMI reported semalam adalah government punya data. Yang Caixin ni lebih kurang macam mana nak kata? Macam Nikkei. Macam nak kata Malaysia ni, nak kata bernama tak juga. Macam New Straits Times. Faham? Dia satu badan bebas, satu syarikat. Ni adalah satu badan yang report juga, membuat survey kepada data-data ekonomi pasaran. Jadi Caixin report pagi tadi, ni dia menunjukkan China punya manufacturing industry kembali kepada expansion, kembali growing, kembali naik 50 ingat angka 50 jadi sebelum ni dia contract, dia tak growing, dia menurun. Ni kalau di bawah 50 ni dan pagi tadi kita ada data menunjukkan bahawa manufacturing industry dia menaik. Kalau anda tengok Jepun pun, anda tengok data ni bagus. Tak. Kena faham 48.9 maksudnya dia turun 1.1 indeks pada previous reading. Untuk kali ni dia naik, bukan naik. Dia turun. Kalau nak faham dia turun sebanyak 0.8. Jadi kalau siapa tanya Ramzam? Ramzam tanya saya, kalau dalam outlook tu kenapa saya letak nombor? Itu sebabnya Zam. Faham Jadi saya letak nombor dalam outlook tu dan sambil tu letak color dia supaya anda tengok daripada bacaan sebelum, tapi kita tengok kepada kualiti. Kita ada kuantitatif, kualitatif. Kuantitatif adalah yang nombor ni. Kualitatif adalah kepada previous, naik ke turun. Tu sebabnya. Maksudnya dia turun tapi tak turun seteruk yang sebelum. Tu maksud dia. Tapi daripada sudut data dia menurun. Sebab tu saya gunakan nombor. Faham Zam? Okey. Saya ada satu pengumuman untuk outlook tu. Hari ni anda bagi tahu kat grup, bagi tahu kat semua orang, siapa nak download dia hari ni last. Lepas ini, starting daripada webinar besok, saya cuma kongsikan outlook bagi mereka yang ikut webinar. Boleh? Jadi webinar link tu saya revoke, tak kisahlah CTFX ke, tak CTFX ke, saya nak anda ikut live webinar ni. Boleh? Okay? Itu lebih adil kepada semua yang ikut webinar kan? Betul? Okay? Dan kita boleh tanya soalan dalam ni dan kita boleh tanya soalan dekat grup. Waalaikumsalam. Suhaimi. Faham? Boleh Jadi kalau ni hari ni bagi tahu kat semua orang nak download dia, download hari ni. Download jangan sekarang. Pukul 4.30 saya akan updatekan lagi outlook tu lepas webinar kita nanti. Jadi hari ini link dia ada lagi dekat grup tu Hari ni ada anda boleh download lagi dekat grup. Tapi lepas ni kita punya file untuk outlook tu, ni adalah outlook bagi siapa yang tak ada lagi, tak tahu apa yang saya masukkan, ni outlook dia. Ni outlook dia. Ni saya tak update lagi lepas Frankfurt Open baru saya update. Baru dapat update. Tak ada apa-apa, nak update pun tak banyak cerita. Wassalam. Jadi update, saya akan update sekali lagi. Hari ni anda boleh update lagi, boleh download lagi daripada link dekat ni. Tetapi mulai tengah malam ni saya akan revoke link berkenaan. Tak kisahlah CTFX ke, tak CTFX ke. Saya nak anda ikut kita punya sesi. Barulah
barulah tak salah guna Outlook tu. Jadi dapatkan Outlook dalam webinar ni. Saya akan letak dekat, kalau anda tengok dekat belah kanan skrin anda tu, tab untuk kita punya webinar tu kan. Dekat handout tu, saya akan letak dekat situ. Download dekat handout tu. Boleh. Adil kepada mereka yang ikut webinar, adil kepada mereka yang berusaha lah. Okey, boleh. Adil kepada anda semua lah. Ini untuk galakkan orang ikut webinar lah, bukan apa. Itu je. Okey. Jadi untuk pagi tadi kita ada data daripada China yang menunjukkan bahawa stimulus package yang dibuat oleh China mula menunjukkan kesan kepada ekonomi dia, di mana ekonomi dia nampaknya mula recover. Kita ada Kaisen Manufacturing dan pada minggu ini juga dekat China, kita tengok China ada data lain juga. Kita ada Kaisen Services. China punya ekonomi lebih kepada manufacturing. Jadi services ni tak mendatangkan kesan besar. Kecuali kalau dia miss banyak lah, tiba-tiba dia masuk contraction bawah 50, itu memang terkejut lah. Dan ingat Jumaat ni kita akan ada pasaran yang lebih senyap. Kita ada Japan cuti, China pun cuti. Ini adalah untuk Tomb Sweeping Day yang orang bersihkan kubur. Ni dekat China lah. Okey. Ni adalah jadi liquidity akan lebih kurang pada hari ini. Jadi itu yang sedang mempengaruhi sentimen pada waktu Asia, di mana kita nampak pasaran saham lebih positif, di mana Nikkei ditutup lebih tinggi, hampir 300 mata pada sebentar tadi jam 2. China punya ni pun menunjukkan bacaan yang lebih tinggi. Kita ada talk US dengan China yang untuk ni pada minggu lepas komplit, dan dia orang akan berjumpa sekali lagi, dijadualkan, tak tahu lagi bila, mungkin minggu depan, mungkin minggu ini, mungkin minggu satu lagi dekat Washington pula. Dia sekali dekat China, sekali dekat US, sekali dekat China, sekali dekat US. Jadi dia orang akan duduk berjumpa lagi, dan kita sedang tunggu adakah akan ada signing between Presiden Trump dan juga Xi Jinping. Jadi kita tak tahu adakah itu akan berlaku ke tak, sebabnya sebelum ni Presiden Xi dia menyatakan kebimbangan dia. Bukan apa, sebelum ni yang Trump pergi walk out daripada North Korea. Jadi dia tak nak dimalukan macam tu. Jadi kalau nak, dah setuju, baru kita jumpa, kita sign. Itu yang dia cakap lah. Okey, jadi itu something yang itu something yang market tengah tunggu. Adakah tidak, maksudnya orang dah setuju lah, dan itu akan boost up market punya sentimen. Okey, jadi itu yang sedang berlaku daripada sudut besarnya apa yang kita nampak dalam pasaran untuk semasa. Jadi daripada sudut pergerakan mata wang, kita ada pergerakan yang agak mix, di mana untuk USD adalah lebih didagangkan lebih bercampur-campur. Untuk US pada malam nanti kita ada data yang ni adalah data awal mengenai keadaan ekonomi dia, iaitu retail sales. Ni ingat ini adalah data terawal untuk ekonomi daripada sudut hard data. Ini adalah data 13 hari selepas. Ni maksud cerita March. Ini cerita March. Ni adalah March punya cerita. Kau nak tahu? Boleh? Ini cerita bulan March. Jadi kalau orang retail sales ni, kita nak tengok bagaimana perbelanjaan runcit. Idea di sebalik dia adalah kalau orang berbelanja, maksudnya orang ada duit, ekonomi bagus, gaji bagus, sentimen bagus, keyakinan bagus, orang berbelanja secara runcit. Ini adalah keadaan bagaimana keadaan ekonomi lah. Tu dia. Yang lepas tu kita akan ada durable good orders, ini untuk US pada malam esok, dan kemudian yang besar of course pada Jumaat ni kita akan ada satu lagi data yang menyatakan keadaan semasa, iaitu kepada employment change.
dijangkakan kita akan ada bacaan untuk non-farm employment change, Waalaikumsalam, sekitar 170 lebih ribu. Average, ini adalah average reading, 170 lebih ribu. Selepas data menunjukkan kejatuhan sebanyak 20,000 pada bulan Februari. Jadi jangkaan pasaran data ini akan di-revise up sekitar mungkin around 70 over 1,000 ke 100 over 1,000. Ini dia akan di-revise up. Dan ini mungkin ini ada yang jangka sehingga 200 lebih ribu, ada yang jangka 150 ribu. Ya, ni biasalah satu white punya ni. Okey, ni untuk NFP. Jadi Jumaat ni kita akan ada webinar khas untuk NFP pada jam 8 dan kita lihat peluang untuk bagaimana nak menganalisa dia. Dan sebenarnya saya lebih gemar untuk trade NFP ni pada jam 9.30 kalau nak tahu. Dan daripada apa yang berlaku sebelum ni, kita nampak impact dia lebih banyak kepada gold. Gold punya movement. Jadi kita tengoklah untuk NFP kali. Dan ingat kali ni juga kita ada data employment Kanada yang keluar bersama. Jadi sekiranya terdapat divergence di antara dua data ni, maksudnya Kanada kuat, US lemah, ataupun US kuat, Kanada lemah, itu akan memberikan peluang. Jadi yang kita nak tengok untuk trade NFP kali ni dua, satu gold, satu lagi adalah USD CAD untuk reaksi. Nampak? Kita dah start berfikir apa kita punya trade untuk hari Jumaat. Bukannya hari Jumaat tengok chart apa nak trade. Tak. Bukan cara tu. Bila anda trade, anda dah rancang. Nampak? Tu cara dia. Okey. Itu untuk NFP nanti. Jadi untuk hari ini, setakat ini USD dagangkan mix. Sekiranya sentimen market berterusan positif, itu boleh menekan kepada USD. Sebabnya orang tak, dia macam ni lah. Antara sebab USD kuat adalah tarikan capital market. Ada dua capital market. Kita ada pasaran saham, kita ada pasaran bond. Jadi pasaran saham US ni, Waalaikumsalam, adalah pasaran saham terbesar dunia. Sekiranya pasaran satu dunia ni jatuh, kalau orang nak melabur saham juga, dia akan masuk ke instead of Malaysia, instead of Tokyo, instead of Singapore, instead of Europe, instead of dekat UK, dia orang masuk ke US. Sebab sana adalah kita ada syarikat-syarikat antara syarikat terbesar dunia. Faham? Jadi sebab itu bila market turun pun USD kuat. Tapi apabila pasaran tengah jatuh, kita akan ada tarikan daripada sudut dia punya bond market juga. Kita ada US Treasuries yang merupakan dilihat sebagai instrumen pelaburan paling selamat dekat dunia, safe haven securities. Dan apabila pasaran mula menaik, mula positif, mula positif, kita akan ada duit yang dah pergi US tu mula keluar. Faham tak? Dia orang nampak dekat US return banyak ni. Dekat Malaysia, dekat China, dekat tempat lain cantik. Tu yang kita nampak. USD lemah terutamanya against AUD, NZD dalam keadaan begini. Tu yang dah nampak benda-benda tu. Faham? Tu dipanggil sebagai outflow of fund. Bila kita ada yang bimbang tu, dia dipanggil sebagai flight to quality. Itulah benda dia. Dan maksudnya dekat US tu kuatlah pasaran dia. Tapi bila tempat lain dah okey, dia pula yang lemah. Faham? Jadi sebelum ni kita ada pasaran yang tak berapa cantik. Dan kita ada end of quarter pada March minggu lepas. Jadi pada minggu ni, ini adalah permulaan. Ini first April Fool's Day. Ni adalah permulaan untuk kuarter kedua. Jadi fund ni mula nak cari mana aku nak letak duit. Kalau kat US masih nampak selamat, tempat lain tak selamat, aku simpan kat US, kekal kat US, USD kuat. Tapi kalau nampak tempat lain okey, dia bawa duit dia keluar pergi tempat lain. Faham? Boleh tu cara makro kalau nak tengok. Itulah makro. Bukannya tengok polisi je. Dia ada lain-lain benda. Selain daripada polisi, dia ada lain-lain benda juga. Of course polisi memainkan peranan. Okey. Untuk mata wang euro pun sama.
kita ada yang dia didagangkan agak bercampur-campur, kurang volatile berbanding dengan USD, tapi of course kita melihat pergerakan yang lebih lemau sikit lah, sebab bukan isu Brexit ni, isu Brexit masih menekan kepada dia, ada kebimbangan lah. Memang kita nampak GDP tu kuat pada waktu ni, tapi masih ada kebimbangan mengenai cerita Brexit tu, jadi ke tak jadi ke. Dia orang hari ni sekali lagi mengundi lah, lepas ni kita cerita pasal GDP ya. Jadi untuk euro setakat ni dagangkan agak bercampur-campur. Ingat minggu ni, petang ni kita akan ada data inflation dia. Mandat utama ni adalah saya sampai hari ni saya tak faham kenapa Forex Factory meletakkan data CPI ni color orange ya. Sedangkan biasanya kalau dia miss, kalau ni keluar 1.3, we are looking at potential move of 200 over pips tau. 100 over to 200 over pips over a period of time, maybe 1 hari atau 2 hari ya. Jadi saya masih tak faham sampai hari, mungkin dia orang habis ink merah tu habis mungkin lah. Dia nak letak kat sini, dia tak sempat, dia letak orange kat sini. Sebab apa? Mandat utama untuk ECB adalah price stability. Maksudnya adalah kestabilan price. Itu cerita inflation. Jadi petang ni kita ada bacaan pertama flash estimate year on year dan core CPI untuk euro. Ya. Satu benda yang memainkan peranan besar kepada polisi dia. Jadi kita ada core reading yang sebelum ni pada 1.0, manakala ada CPI estimate sekitar 1.5. Dijangka core ada penurunan 0.9, manakala untuk flash estimate pada 1.5. Berdasarkan apa yang kita tahu, composite PMI, ini data bila ni? Fazli, ni data bila? Kalau tengok kat sini, ni untuk bulan-bulan. Last business day of the current month. Ini adalah data untuk bulan 3. Sekali lagi inflation ni data-data awal. Nampak? Ini untuk data Europe pada bulan 3. Jadi apa yang kita tahu mengenai ekonomi Europe pada bulan 3? Inilah gunanya anda menggunakan PMI. Ini saya tunjukkan bagaimana kita menggunakan PMI untuk menjangka apa yang ni kita ambil dulu. Dropbox. Inilah gunanya kalau anda baca PMI. Jadi apa yang kita tahu pasal ni, kita tengokkan composite Kejap. Euro composite dan pada bulan 3. Ni yang kita tahu keadaan ekonomi dia bulan 3. Okey. Ni dekat sini yang kita tahu pasal dia adalah ni dekat ni mixed signal. Mixed signal was seen in relation to prices having slipped to the lowest for 1.5 years in February. Average selling price inflation pick up, naik sikit in March. Bagaimanapun input cost inflation semakin menurun untuk tempoh 5 bulan berturut-turut. Input prices rose ni especially market rise of cooling seen in the good producing sector as supplier pricing power wane. However, service sector cost also rose at reduced rate. Wassalam. Nampaknya kita ada inflation yang tak pergi mana. Tinggi sikit daripada Februari tapi tak ke mana. Nampak? Sebab tu market menjangkakan ini tak ke mana. Okey, ini satu. Itu salah satu untuk ni. Sebab tu market menjangkakan semacam ni. Okey, tak ke mana. Nombor 2 yang anda nak tengok adalah daripada sudut harga gasolin. Harga minyak. Sebab itu adalah antara kos terbesar dalam satu-satu industri. Inilah benda dia, cara dia untuk anda menganalisa. Sama, harga minyak dunia dekat pump station kita naik, harga barang naik kan? Sama. Jadi pada bulan Mac, bagaimana keadaan harga minyak?
Ni saya bagi website dia lepas ni ya. So yang ada dekat trading economics ni adalah data sehingga bulan Mac. Kita tengok kepada Germany contohnya. Dia tak ada untuk ni, dia ada untuk besar Germany contohnya. Okey, kita nak tengok pada bulan 2 macam mana data dia. Data naik tinggi sikit tapi tak adalah signifikan sangat. Naik berbanding dengan bulan 1, bulan 2 dan bulan 1. Tapi tak naik banyak. Itu adalah Germany. Kita tengok dekat nombor 2 dekat France contohnya. Dekat France. Ni 2 cukuplah. Tak payah tengok satu-satu negara. Jadi kalau tengok dekat France, harga minyak tu naik lebih daripada yang lain. Jadi maksudnya inflasi dekat France mungkin lebih sikit berbanding dengan dekat Germany. Tu adalah untuk minyak. Jadi kita ada gambaran yang agak bercampur-campur, naik few sen lah, 3 sen. Lebih kurang 2 sen lebih dekat France. Jadi jangkaan pasaran adalah untuk harga minyak tu, untuk inflasi dia tak ke mana. Dan data menunjukkan pun sama, tak ke mana, lebih kurang bacaan sebelumnya. Boleh Itu kaedah ringkas. Satu adalah anda tengok kepada tekan ni globalpetrolprices.com. Malaysia pun ada kat situ globalpetrolprices.com. Boleh ni itulah link dia. globalpetrolprices.com. Nampak? Okey. Dan anda tengok kepada PMI. Gabungkan anda tahu lebih kurang tak berubah. Itu jangkaan pasaran. Dia berubah ke tak berubah? Tak ada clue. Tapi kalau ini menunjukkan kenaikan lebih, PMI menunjukkan kenaikan lebih, ke arah data inflation, Syukri, buy ke sell euro. Kalau ini menaik lebih, PMI menunjukkan lebih. Ke arah data ke arah data tu. Kita akan cari peluang untuk long. Tapi disebabkan gambaran ni tak jelas, kita tak buat apa. Nampak Fazli? Boleh? Jadi pastikan, itulah bila orang sebut, bila kita trade, kita kena ada sebab yang jelas. Seronok dia dalam trading sebenarnya benda ni. Bila anda nampak ke arah, sama ada data tu betul kuat, betul tak kuat, kita tak tahu. Tapi apa yang kita buat, bukan kita je. Bank pun buat benda yang sama. Dan data-data ni, bila anda ada data ni? Bila anda ada? Nampak? Sebulan lepas, 2 minggu lepas kita ada data PMI kan. Anda dah boleh trade ke arah kalau dia nampak kuat ke arah. Tapi kalau tak nampak dia kuat ke arah, tak ada apa-apa, kita tak ambil dia sebagai trade idea. Nampak cara dia? Tu cara guna dia. Jadi kita cuma tunggu set up technical kita, tunggu set up kita masuk. Kalau kita ada set up kita nak buy, ada sebab macam ni kita nak buy, dan kita nampak set up buy, kita long. Nampak set up sell, kita tak masuk. Tunggu dia retrace, kita masuk. Itu je. Cari satu yang mengukuh, satu yang nampak melemah daripada sudut analisa dia. Gabungkan, kita tunggu teknikal. Kan kesedap trading macam tu. Kan? Kalau dia mengejut, kita cut lah. Lepas tu dia akan ada pergerakan besar. Waktu tu anda trade out of the market. Kita trade jelas. Anda trade tenang tau. Anda nak disiplin pun senang. Tak adalah buat semua bila salah tak nak mengaku salah. Salah-salah lah. Nak buat macam mana? Ada stop loss. Itu je. Tujuan dia supaya anda trade berdisiplin. Jangan trade market. Trade system. Itulah yang dimaksudkan dengan macro view. Kita melihat dan kita melihat gambaran dia kaitan dengan cerita besar. Anda trade pun ada sebab lah. Tak adalah anda salahkan line dekat chart. Ni salah fibo aku ni. Tak ada. Apa yang anda letakkan dekat chart tu semua sebagai indication dan sebagai disiplin untuk kita ikut. Sebab pergerakan dia ada cerita dia. Jadi kita cari sebab dia dan kita tunggu set up. Itu je. Boleh Nampak cara yang saya tunjukkan sebelum ni? Tu conclusion je lah.
Sebab tu saya kata 2 minggu sebelum tu saya sibuk masa PMI. Masa PMI saya sibuk. Minggu lepas, minggu ni kita ada PMI. Waktu tu kita sibuk analisa. Lepas tu kita trade je. Trade, manage. Itu je. Nampak cara dia? Okay. Ini untuk euro. Jadi setakat ini dagangkan bercampur-campur. No real catalyst. No real catalyst untuk euro semasa. JPY, kita ada Tenkan pagi tadi yang menunjukkan bahawa business condition dekat Japan adalah masih menurun. Kita ada announcement untuk Maharaja. Ni something yang agak sentimen yang positif. Ingat, sentimen positif menekan kepada JPY. Dan kita ada data China pagi tadi yang menekan. Terutamanya, saya tengah malam awal pagi tadi siapa yang ikut Facebook saya lepas Liverpool menang tu, sebab happy sangat saya buat bukannya happy sangat happy jugalah sebab kalau Liverpool menang tu kebiasaan jadi happy juga nampak Terminal jadi saya buat live happy jadi you never walk alone. Betul tu pasti saya buat live. Tengok live saya yang saya buat awal pagi tadi pukul jam 2 dekat Facebook saya, Zulkifli Abdul Razak. Tengok itu bukan signal tapi dah bagi tahu apa yang expectation memang nampak satu trade idea yang amat jelas. Saya buat 2 kali ulang tau. Try tengok apa yang saya nyatakan sebelum market buka awal pagi tadi jam 5. Jam 2 saya buat live tu. Lepas tu aircon rosak, panas tidur. Tu je. Okey, JPY lemah pada waktu ni, sentimen lebih positif pada waktu ni kita ada GBP. Yang paling menarik pada waktu ni adalah GBP. Dah Theresa May kalah hari Jumaat lepas, dah kenapa dia kuat pula? Bukan apa. Hari ni tahu apa jadi? Malam nanti ada undian lagi. Undian apa? Okey, dia macam ni. Bila Parlimen tolak dia punya indicative vote, hadiah dari pasukan terhebat. Betul-betul. Daripada tim terhebat seluruh alam semesta. Okey. Malam nanti kita akan ada pada minggu lepas dia orang menolak third indicative vote, third meaningful vote, dia tolak. Jadi bila dia orang tolak, dia orang kena buat lagi voting sampailah dia orang cerita setuju tak setuju. Faham tak? Jadi bila nak vote baru, dia kena ada benda baru letak. Takkan vote benda sama. Faham tak? Jadi dia orang akan memilih malam ni apakah bentuk yang perubahan dalam usul yang nak dibincangkan dengan European Union. Cerita dia, usul sebelum ni adalah perjanjian di antara Theresa May dengan European Council. Dia orang dah tolak yang tu. European Council kata tak ada tukar-tukar. Okey. Jadi pada minggu lepas, dia orang dah tolak perubahan yang Theresa May. Sebab tak ada perubahan pun. Bukan apa. Undian sebelum yang hari Khamis, hari Jumaat tu kan, dia orang tak cerita apa-apa. Jadi pada malam ini akan ada undian sekali lagi regards, so I can suggest to put, yes, I know. Yes. I understand. I'm doing something about the outlook, Vincent. Don't worry. I'm doing something about the outlook. You will see major changes after this. Thank you. Okay, balik kepada GBP. Soalan daripada Vincent mengenai CPI dan juga market outlook dan column above the GDP untuk letak date. Don't worry. Lepas ni kita akan ada date bulan-bulan. Don't worry. I understand. Dan tarikh akan keluar. I'm doing a major tukar, benda bertukar. Okay, untuk GBP malam ni dia orang akan mengundi sekali lagi dan cerita dia antara usul yang nak dibawa pada malam ini antaranya adalah mengenai yang mungkin yang akan dipersetujui adalah mengenai nombor 1 UK staying dalam common economy. Maksudnya dia akan ada sebahagian daripada European punya
ekonomi, tetapi bukan ahli European Union. Seperti apa yang kita nampak kepada Norway, seperti apa yang kita nampak kepada Switzerland, seperti apa yang kita nampak kepada Kanada. Tu antara negara-negara yang macam ni dia orang dalam dalam custom union, maksudnya dalam sebahagian daripada ekonomi 27 negara tu, pergerakan goods, services dan juga manusia ni tak ada restriction. Tu ada bentuk-bentuk dia lah. Ada yang perlu ada permit untuk pergerakan barang, ada yang tak ada yang bebas, tak ada tarif. Tu yang benda-benda dia. Tapi dia tak payah membayar, ataupun dia ada bayaran dia tapi dalam bentuk yang lebih kurang, yang lebih rendah berbanding dengan keahlian penuh. Itu satu. Nombor dua adalah kemungkinan untuk undian kepada second referendum. Inilah yang menyebabkan dua benda ni yang adalah positif kalau diterima, dan itulah yang menyebabkan GBP ni tengah naik sekarang. Boleh? Malam ini apa undian dia? Jangkaan pasaran akan lepas antara dua ni. Sama ada custom union ataupun kepada second referendum. Maksudnya sekali lagi kita akan ada mengadakan undian. Adakah rakyat UK menerima Brexit ataupun tak menerima Brexit. Itu dia. Undian sebelum ni 52% mengundi untuk Brexit, 48% mengundi untuk remain. Jadi ada kemungkinan Brexit tu tak jadilah. Tu dia. Okey. Itu yang sedang menyokong kepada GBP semasa. Kenapa Brexit tak jadi bagus? Yes. Bukan apa. UK ni dia macam Malaysia lah dalam ASEAN. Kita ada perkongsian sumber manusia, kita ada perkongsian daripada sudut bahan-bahan mentah bila kita di bawah ASEAN. Bayangkan kalau kita keluar, banyak benda baru yang sebelum ni ada, tak ada. Tu dia. Jadi ni yang sedang menyokong. Kalau malam ni tak ada majoriti, mana-mana yang diorang tukar ni, GBP akan terjun tiruk lagi. Kita akan ada undian sekali lagi untuk apa yang ni pada hari Selasa. Sama ada nak terima atau tak terima Theresa May punya usul. Kalau itu pun tak terima, dah kita akan ada hard Brexit pada 12 April. Boleh? Kalau yang malam ni jadi, kita mungkin akan ada dia orang minta extension. Dia orang akan bagi tahu kepada European Council, dia orang nak buat ni dulu, jangan buang kita orang dulu. Kita orang decide dulu apa kita orang nak. Ni yang kita orang tengah nak buat. Dia orang kena bagi tahulah apa dia orang tengah nak buat. Kalau tak ada majoriti pada malam ni, itu kita akan nampak GBP meriah. GBP meriah. Dia punya meriah tu saya tak tahu had mana lah. Kalau nampak dekat GBP USD ni, kemeriahan dia pada waktu ni GBP USD naik lah. Kalau tengok dekat 4 hour ni, kalau tengok kat 4 hour ni, kemeriahan dia pada waktu ni naik lah. Tapi kalau if pada malam ni tak ada majority, we are looking at possibility of ni yang saya tengok. Kalau tak ada majority malam ni, we are looking at the possibility of 300 to 500 punya ni, between ke sini ataupun ke sini. Kalau tak jadi malam ni, boleh. Malam ni lagi hebat daripada last week. Boleh. Sebab tarikh 29 Mac tu dah lepas. Tarikh yang ada pada sekarang ni 12 April. Faham? Jadi kalau tak jadi malam ni, dia tak ada main kat sini. Dia kat sini. Next adalah kat sini. Boleh? Okay. We are looking at 2 lows. Next adalah kat sini. Sorry. Satu kat sini, second kat sini. Ni adalah tempat, ni adalah dia punya support sebelum ni. Pada malam ni saya tak tahu. Bukan pukul 7. Dia punya ni, dia tak keluar lagi lah pada saat ni. Saya tunggu dekat schedule dia tak keluar lagi. Tak tahu. Tengok jadual dia dekat ni.
Dia mengundi, biasanya kalau undian ni adalah pada malam sekitar pukul 11 macam tu ataupun pukul 3. Kalau ikut ni dia orang cuti minggu ni tau. Kalau ikutkan lah. Tak cuti dia. Kalau ikutkan lah cuti tapi nampaknya ni tak ada, dia tak ada dalam ni, tak ada, tak keluar Parlimen UK punya ni sebab special punya ni jadi malam ni kalau ikutkan Parlimen dia cuti pada minggu ni, jadi tak ada jadual, dia tak ada lagi. Okey, tu yang sedang menyokong kepada GBP semasa, dan nampaknya all the right noises lah, cantik tu yang sedang menyokong GBP semasa. Okey, ini untuk GBP. Jadi malam nanti saya tak tahu, either pukul 11, pukul 10 ataupun pukul 2-3 pagi tu depending ni. Ada boleh tengok satu website ni, saya bagi dia punya link ni. Sayalah kalau anda nak trade news flow, itu mustahil Faisal. Trade your system only. Stop doing that. You go crazy. You try to try untuk nak tahu apa headline satu boleh gila jadi. Kalau ikut cerita Brexit ni lah, don't need. What we do is ni belum ni sekarang ni pukul 7 pagi, pukul 8, pukul 3 dan 3 petang kita nanti baru ni ada keluar. Ni sebabnya kenapa yang kita nampak GBP ni naik may hints at possible need for election, saying MPs reaching limits of Brexit process as it happen. Ni pada waktu ni lah. Ni yang 29 Mac. So belum ada lagi dia punya ni anda boleh tengok. It's either you refrain from ni. Tapi if I only trade my system. If I see a possible buying the one buying opportunity dekat my system, and then only I monitor. If it's a small time frame, then only I monitor. Kalau tak, I don't care about GBP. Bila dia sampai tempat saya nak buy atau tempat saya nak sell lah, itu je. Okay, Australia dollar of course kepada GBP lemah, tapi against lain-lain dengan sentimen positif China, sentimen positif dekat pasaran saham, AUD adalah antara mata wang yang kukuh bersama dengan apa yang kita nampak dekat New Zealand dollar. New Zealand dollar turun sikit pada waktu ni saya nampak lebih kepada retracement. Australia dollar besok kita ada RBA. I don't see any big movement untuk RBA sebabnya besok hari belanjawan dia, kalau nak tahu. Belanjawan dia 2 jam selepas tu dia akan bentangkan di Parlimen. RBA bulan 4 dia biasanya tak ada cerita pasal polisi. Bulan 5 boleh cerita pasal polisi, ingat itu Jadi bulan ini esok RBA dijangka mengekalkan kadar faedah pada 1.50. Bahasa yang lebih neutral. Saya tak jangka dia akan pergi kepada easing. Cuma bulan 5 nanti, bukan apa, dia tak dapat nak pergi easing. Kalau dia cerita apa-apa pasal rate cut besok, dia punya financial market boleh terjunam tau. Sebab apa? Ni. Ini tengok ni. Dia punya Australia 1 year ni dah dekat dengan dia punya rate 1.5. Faham tak? Kalau dia cut 0.10 contohnya, ini akan jadi negatif. Tak guna beli dia. Berhutang nak beli dia. Hutang 1.5. Dapat 0.087. Kalau dia pergi bawah 1.5 jadi negatif. Faham tak? Australia 1 year T-bond ni ni dekat ni pun ada. Saya dah letakkan dalam ni, ada tak? Australia 1 year. Sekejap mana bond? Ni dia. Anda boleh tengok coding ni AU
ni AU1YT. Ataupun cari Australia 1Y tu. Jadi dia punya rate tu dah 1.587. Jadi kalau dia umum cut rate pada bulan depan dia tak ada room untuk maneuver. Orang tak nak beli benda ni. Dia punya bond tu tak laku. Dia yang kena simpan hutang. Dia sendiri kena beli bond dia. Ini something yang agak tak memberi ruang lah kepada dia. New Zealand pun is nearing. Dia ada room lagi lah. Kalau cut 0.10, sebabnya dia punya rate adalah 1.75. Jadi dia masih ada room untuk maneuver. At least dia nak cut rate 0.10 tu boleh lagi. Biasanya rate cut adalah sebanyak 0.25. Kebiasaannya. Tapi untuk New Zealand dengan Australia ni disebabkan oleh sensitivity bond dia, dia kadang-kadang anda nampak dia cut rate 0.10. Siapa yang ikut sebelum ni tahu dia pernah bond kupon macam kita punya ASB punya dividend. Faham? Saya letak, dia tak sama tapi saya gunakan contoh yang macam dividen kita dia bagi kupon ni, dia pembayaran dia ada yang 3, ada 4 kali, ada 2 kali bergantung kepada bond jenis, kepada bond tu. Biasanya macam dividen lah, macam ASB kita. ASB kita bayar setahun sekali kan. Dia bayar dia bayar staggered lah, dia bayar bagi 4 macam tu. Faham? Betul? Macam dividen kita. Kalau bond 3 month, kalau bond 3 month dia tak ada kupon yang dibayar staggered, dia bayar terus. Sebab 3 bulan je, habis tu terus bayar bagi. Lepas 3 bulan, yes. Dia macam ni. Bond tu hutang, anda boleh je jual kepada secondary market. Anda boleh je. Dia panggil something, dia panggil yield to maturity. Adalah, saya nak terangkan cara pengiraan harga dia. Bond ni ada 2. Satu yield, satu lagi adalah kepada harga. Kita beli hutang, macam mana pun dia akan pergi kepada angka yang sama. Tak apa. Tahu dia mudah je lah. Dia ada harga, dia ada yield. Kalau anda trade bond, saya ceritakan. Tapi kalau anda trade currency, bagaimana nak guna dia? Guna cara ini. Lihat kepada interest rate. Sebab mata wang kepada interest rate. Boleh ya? Jadi yang paling pendek untuk New Zealand ni 3 bulan. 1.87. Jadi cerita dia sekiranya dia nak cut, dia ada room lagi. Untuk Australia ni dia tak dapat nak cut. Saya tak nampak untuk meeting esok dia orang nak cerita pelik-pelik. Dia akan cerita neutral. Sebabnya belanjawan dia lepas tu. Jadi kalau belanjawan, umum satu stimulus package untuk tingkatkan ekonomi dia, fiskal dah cukup. Monetary cuma senyap, cuma bantu, itu saja. Boleh? Jadi esok saya tak jangka fireworks, saya tak jangka apa-apa yang meriah untuk RBA. Tetapi selepas tu, dia punya parlimen besok akan umum belanjawan. Ini belanjawan sebelum election. Tahun ni adalah tahun pilihan raya dekat Australia. Rasa-rasanya lah kerajaan dia ada bagi dedak tak? Tanya je. Tu tanya je. Dia bagi dedak tak? Tu je. Antaranya dedak yang orang tengah tunggu adalah dedak kepada personal income tax. Of course dia bagi ya. Pandai kau. Yelah. Dia akan bagi dedak. Dia nak menang election. Itu je. Simple je kan. Korang kalau sebut dedak cepat. Dia akan bagi dedak. Itu je. Okey, faham jadi besok kita ada Australia punya RBA, lepas tu dia punya government punya ni Jadi itu sebabnya Australia dollar tu biarpun RBA besok tapi kita tak tengok sangat RBA. Memang ada kesan dia kan. Tapi orang tengah tunggu belanjawan dia. Belanjawan dia dijangka akan peruntukkan a few billions sama ada daripada tax cut ataupun daripada macam dia macam subsidi lah
kepada harga barangan. Tu antara dua lah. Cerita dia, adakah dia akan bagi sekali ataupun dia akan bagi secara pecah-pecah. Kalau dia bagi pecah-pecah, itu agak neutral. Tapi kalau dia umumkan, kita akan bagi bantuan saraan hidup sebanyak berapa ratus, terus happy. Faham? Sama lah. Ingat Malaysia je ada. Australia pun ada. New Zealand ada. Boleh? Jadi dia sama ada daripada potongan cukai, dan sekiranya ada potongan cukai, kita sebelum ni duit untuk bayar cukai, kita ada duit tu untuk belanja. Kalau kita gunakan duit untuk belanja, apa jadi kepada ekonomi? Ekonomi naik sebab kita belanja lebih. Itu je. Faham? Retail sales naik. Kalau dia umumkan dia akan bagi lebih bantuan saraan hidup. Apa yang akan bermula pada bulan April dia cakap, ataupun bulan Mei. Lepas tu bulan 6 kita tunggu retail sales. Retail sales naik ke turun? Kalau bulan 5 dia start bagi dedak. Bulan 6 retail sales naik ke tak? Itu je. Ekonomi dia naik ke tak bulan 6? Itu je. Simple. Itulah cara nak kaitkan benda ni. Jadi jangan tengok bila baca newspaper, kita trader, Australia potong cukai. Lepas tu buka page tu, tak ada apa-apa pun. Anda terus tulis bila dia start. Tu trade idea tu. Nampak? Setiap benda anda nampak. Anda nampak simbol kangaroo simbol kangaroo pun anda nampak. Ni ada peluang ni. Itulah caranya berfikir sebagai seorang investor. Nampak peluang. Anda nampak sebagai peniaga, sebagai seorang usahawan. Nampak, ini peluang perniagaan ni. Inilah perniagaan kita. Nampak Zul? Inilah cara anda berfikir sebagai seorang usahawan. Melihat business opportunity setiap masa. Lagi-lagi anda dalam trading, dalam forex, semua benda pengaruh dia. Satulah. Besok kita ada RBA. Lepas tu kita ada annual budget release. Pukul 4.30. Ni, annual budget release dia. Ni yang orang tunggu. Ini mungkin ada impact dia sekejap, lepas tu ni. Ini yang banyak. Ini dijangka ada dedak. Sebab bulan 5, bulan depan kita ada ni. Dia start, dia punya ni adalah, dia mungkin berjanji macam ni. Bulan 5 kita jangka ada election. Dia ada dua possibility. Sama ada dedak tu dia bagi sikit dahulu. Lepas tu kalau kau pilih aku bagi dedak lebih. Tu satu. Ataupun dia kata dia bagi sekali. Kalau kau pilih aku akan bagi dedak lebih banyak insya-Allah pada bulan tahun depan. Faham? Nak tak nak kita dalam politik ke benda ni? Boleh? Ini election punya bajet. Sama tapi apa-apa hal pun memang ada dedak. Itu je. Okey, itu untuk Australia. Jadi ingat bila anda nampak apa-apa dalam pasar, itulah cara berfikir. Okey. Kena dolar is traded dalam satu range, minyak lebih daripada $60 untuk keadaan semasa. Bukan apa, tak ada impact lagi kepada kena dolar, bukannya apa. Sekarang ni Kanada tu tengah tidur. Malam nanti kita ada pasaran saham yang cantik, GDP yang cantik, dan pada waktu ni dia tak ke mana. Tapi pada waktu US session malam nanti, nampak tak apa, bukan signal ni bagi tahu Kanada kuat malam nanti, itu je. Wong. Bukan berfikir sebagai politician. Kita sebagai usahawan, you think sebagai businessman, take perspektif. Bila anda trade ni fikir, cara analisa how this will impact, how politician will think. Nampak? Put yourself in the shoes. Itu caranya untuk kita cari business punya opportunity. Take the other side of that one. Nampak? Okey. Jadi Kanada pada waktu ni tak ke mana, tapi kita nampak untuk Australia dan New Zealand adalah mengukuh. New Zealand lemah sikit pada waktu ni, tapi Kanada ni ni something yang agak ada opportunity lah. Chef pada waktu ni tak ke mana, tapi Chef JPY menunjukkan lebih positif, menunjukkan sentimen yang lebih positif. Jadi dengan sentimen yang positif dalam pasaran menekan kepada Chef, tapi Chef JPY menunjukkan sentimen yang lebih positif. Okey? Okey,
Kita break dahulu dan kita tengok London nanti pada jam, kita break selama 5 minit, kita tengok London Open. Ya. Okay, kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar ya?
Okey, ingat pada minggu ni kita ada London yang open, open awal sikit, mulai minggu ni pada jam 3 dan berdasarkan reaksi semasa, okey. Ni yang kita nampak untuk reaksi semasa. Saya daily chat reaksi semasa, kita tengok kepada chat mana, chat one hour lah. Okay, nothing much London Open, no major reversal, kecuali anda tengok time frame kecil, kita tengok ke 5 minit mungkin ada lah. Nothing much. Kita ada USD yang kukuh sikit daripada Euro pada waktu ni. USD kuat sikit, ni sebab Euro inflation data petang nanti dijangka lebih sama ataupun risiko dia adalah untuk miss. Kita ada Eurozone March Final Manufacturing PMI yang lebih rendah daripada preliminary dia, 47.5 versus 47.6. Itu sedikit menekan kepada Euro. Nothing much, nothing ni. Ni 5 minute chart, of course anda nampak benda yang lebih agak ni. Tapi saya tak nampak anything yang London ni pada waktu ni. Kita tunggu Brexit malam nantilah. Okey. Sekali lagi kita lihat apa yang sedang mempengaruhi pasaran untuk semasa. USD, kita ada data retail sales, itu adalah indication ekonomi paling awal untuk bulan 3 daripada sudut hard data. Jadi PMI menunjukkan wage yang lebih tinggi pada bulan 3. Ingat wage 0.4 sebelum ni. Average earning, gaji naik bulan 4, bulan 3, ingat tak? NFP, masa NFP tu, ingat kan? 0.4 kan? Jadi gaji lebih, retail sales naik. Nampak kaitan dia? Itu sebabnya kita nampak jangkaan untuk retail sales tu lebih tinggi. Tapi setakat ni USD didagangkan agak bercampur-campur. Euro, sekali lagi nothing much. Kita tengah tunggu data inflation dia. Sekiranya CPI dia bawah 1.5, jangkaan adalah 1.5, ini adalah data untuk bulan 3, ini akan menyebabkan ini lebih rendah. So kemungkinan untuk ECB naik rate tahun depan tu akan lebih rendah. Tahun ni market tak jangka ECB akan naik rate. JPY, sentimen yang lebih positif kepada China pagi tadi, kepada dalam Jepun sendiri, putra mahkota baru dia, dan juga kepada isu Brexit. Ini yang sedang menekan kepada JPY semasa. GBP, gambaran yang lebih positif kepada Brexit, kepada option voting malam ni yang akan memilih sama ada untuk mengadakan election, custom union, mengadakan referendum semula. Itu semua adalah menyebabkan kemungkinan untuk hard Brexit ataupun hard Brexit itu makin kurang ataupun tak jadi Brexit langsung. Itu positif kepada GBP. Kita ada Aussie dollar yang disokong dengan pasaran saham yang lebih positif. China, New Zealand dollar agak tertekan sikit pada waktu ni, tapi saya tak nampak dia lemah terus pada waktu ni lah. Okay. Kanada dollar, malam nanti kita nak tengok pada waktu US apa reaksi. Pasaran minyak lebih tinggi, saham pun lebih cantik, jadi saya tengah tunggu retracement untuk Kanada dollar. Dan chef tertekan dengan sentimen yang lebih positif. Chef JPY menunjukkan pasaran yang lebih positif. Okey? Boleh? Dah 2-3 kali ulang. Saya rasa dah boleh. Nampak apa yang kaedah analisa. Cak Wong, Zul, Wendy, Syukri. Syukri power dah. Kan? Boleh nampak cara kita menganalisa pasaran, bagaimana kita come up with something to trade. And then kita tunggu set up. Then kita trade je lah. Not all set up is valid. The invalidation disebabkan oleh market type dan juga sentimen cerita pasaran. If we know a company is doing that, kita nampak support. Contohnya macam Boeing. Waktu ni, apa syarikat
kapal terbang terbesar dunia. Apa syarikat kapal terbang terbesar dunia? Nombor 1, Boeing. Nombor 2 apa? Nombor 2, Airbus. Nombor 3? Nombor 3? AirAsia. Astaghfirullahalazim. Bukan yang buat kapal terbang. Bukan GE, bukan Bombardier. Belum lagi bos. Boleh. Datang kelas. Bombardier pernah dengar? Bombardier. Tu dekat Kanada. Macam mana jadi AirAsia? Sakit kepala sekejap. Okey, nombor 1. Okey, kita tahu Boeing punya saham jatuh kan? Saham nombor 2 dah naik. Saham apa? Airbus. Bombardier mungkin ada kesan dia. Nombor 1 jatuh. Yang lain-lain lah ambil dia punya market dia cakap sebahagian daripada market dia lah. Kena sailang. Faham? Itulah dia cara berfikir sebagai seorang trader, sebagai seorang investor. Anda tengok peluang. Whenever something bad happen, you see opportunity. Itu cara anda berfikir sebagai seorang pelabur. Nampak? When something bad happen, you see opportunity. When something happen, you see opportunity. You always look for opportunity. Itu dia. When you receive satu maklumat, satu data, anda tengok opportunity. Then when you want to buy dalam keadaan discount. When you want to sell dalam keadaan ada apa pula dia main atas ni. Okey. Yang apabila kita nak sell, kita nak sell dalam keadaan premium. Itu je. When you see, that's how you come up with ideas. Okey. Okey. Tapi cerita dia, kita masuk ke topik kita hari ni. You can always analyze, speculate, you can always try to invest in anything. Boleh, anything. You can come up with ideas. Tapi satu benda yang anda kena faham, apabila kita meletakkan satu untuk trade ataupun untuk pelaburan, satu benda constant, semua orang dalam bidang ini ambil adalah risiko. Ni something yang balik kepada asas diri kita ni. Saya tahu, saya dah ulang benda ni. Bukan apa, ini asas dia. Sebagai ramai orang yang cuba untuk trade. Waalaikumsalam. Salam 21. Anda dengar ada bunyi drill tak? Saya tahu mic saya tangkap tak bunyi drill ni. Atas ni kita buat webinar, dia drill juga. Macam mana aku nak buat bunyi ni? Nak jerit dia kat tingkat berapa? Tak ada dengar. Ada bunyi tu drill tu atas tu. Okey. Maaf kalau ada bunyi bising sikit. Tak dengar. Okey. Cak punya Fazli punya ni dahsyat. Okey. Tak dengar? Okey. Ini dia. Mana kita mula kalau cerita pasal kita punya risiko ni. Ni benda yang paling penting lah. Anda nak berjaya, ini asas dia. Jangan jadi yang empat ni. Yang pertama ni adalah seorang risk taker. Dia seorang yang belanja je. Dia tak ada perancangan untuk duit dia. Dia suka ambil risiko besar-besar. Dia ada duit, lebih dia letak. Orang Sarawak cakap encang. Dia belasah je. Dia belasah jadi, kaya. Tak jadi, habis. Tu spenders. Nombor 2 adalah seorang savers. Savers ni tak dapat juga. Akaun 10,000 depo. Kalau XM tak dapat dah. 1,000 depo. 1,000 depo, dia buka akaun apa? Micro, dia masuk 0.01 micro lot. Dia trade itu je 1 tahun. Itu savers. Itu tak dapat. Dia takut nak ambil risk, tak dapat. Bila anda melabur, anda adalah seorang risk taker, nak tak nak. Nombor 3, ni ramai yang buat macam ni. Dia seorang shopper, dia shopping. Dia ada duit, dia depo. Tak ada duit, NC dia tunggu sampai ada duit lagi. Tak ada duit, dia tak ada perancangan. Ramai macam tu, betul tak? Ada duit, depo. Tak ada duit, tunggu dulu. Ada duit, nanti depo lagi. Tak ada. Kalau withdraw tak jadi apa. Kalau withdraw dia belanja habis-habis, adalah jadi motor yang bukan aset.
itu adalah liability. Faham? Harga motor tu tak naik, harga motor tu turun. Beli rumah, dia tak ada rancang apa-apa, dia nak sewakan sayang. Dia biar je. Dia ingat dia beli aset. Sementara tu dia kena maintain rumah tu. Itu liability. Faham jadi kena ada perancangan. Yang keempat, ni lagi haru. Dia berhutang untuk nak trade ataupun melabur. Jangan. Kalau anda tak ada duit, jangan pergi depo. Okey. 4 ni tak dapat. Saya cakap betul. 4 ni kalau ada pun jadi, dia jadi nasib. Anda nak jadi seorang ni mempunyai satu money personality type yang kena dengan bidang ni, anda kena jadi seorang investor. Di mana anda mempunyai proper financial planning. Macam mana anda nak tahu anda ada proper financial planning? Anda punya kaedah adalah untuk meningkatkan passive investment anda. Bukannya meningkatkan active investment. Itu kena faham. Anda punya perancangan tu adalah supaya duit anda buat duit. Bukannya anda terpaksa bekerja untuk duit anda. Tak ada bezanya kalau anda ada kerja, anda terpaksa trade. Itu tambah kerja. Apa yang anda cuba buat adalah kerja anda active income, trading anda active income, dan apa yang anda buat? Benda ni. Sorry, sekejap. Lepas ni. Anda akan cuba untuk meletakkan lebih banyak duit dekat pasif. Benda-benda yang kita tidur pun dalam satu jangka masa dibuat duit untuk kita. Contohnya seperti kita letak fixed deposit. Kita letak kepada benda-benda yang mendatangkan dividen. Benda-benda yang mendatangkan pendapatan tetap. Benda tu yang anda pergi cari. Okay, itu adalah perancangan kewangan yang sepatutnya anda dah mula ada sekarang ni at least. Kalau belum ada, buat. Tolong merancang. Melabur dalam trading. Jangan cuba untuk trade. Ini masalah saya dengan ramai trader. Retail. Dengan ramai trader retail. Anda kena faham siapa diri kita sebagai retail trader. Kita tak sama dengan professional trader. Apa beza utama dia? Sukri, apa beza utama professional trader dengan retail trader? Apa kebanyakan professional trader? Kalau orang bekerja trading kat bank, apa beza dia? Kau tahu apa beza dia? Tak ada kena mengenai leverage. Bank cuba cabut, dia ada gaji, okey. Tak. Kena faham, dia orang trade duit bank. Dia orang trade duit bank. Dia orang bekerja. Dia orang dibayar untuk entry dan exit. Dia rugi ke, dia apa ke, dia ada SOP dia dan dia buat macam tu je. Dia ikut, ini kata buy, ini kata sell, faham? Dan dia orang trade duit orang, duit bank. Kalau dia proprietary lah. Loss kena sack. Banyak mana dia loss kena sack? Tak, beza utama dia duit. Bukan cerita instrumen. Anda boleh je subscribe kepada Bloomberg, kepada Reuters. Saya subscribe Reuters. Cerita dia bukannya pasal instrumen. Cerita dia nobody actually know what is the other person is doing. Tak tahu. Cerita dia modal. Kita ni trade duit kita. Kita yang pertama, kita bukan trader tau. Kita adalah seorang investor. Anda tu bank. Faham? Kena faham sudut itu. Sebab itu, anda tak dapat nak trade macam trader bank. Masalahnya, ramai retail trader, dia trade lebih daripada trader bank. Apa maksud saya? Maksudnya dia lebih trade lagi banyak daripada seorang manusia yang bergelar sebagai trader bank. Kalau nak tahu. Dia tak dapat tengok chart. Dia nak enter saja. Nampak? Dan dia sentiasa bercerita pasal market. Kalau anda bekerja sebagai cikgu lah, selepas waktu sekolah, waktu cuti sekolah, kalau tak ada aktiviti sekolah, anda tak nak cerita pasal sekolah, pasal murid-murid. Betul tak? Anda nak tenang. Tapi seorang trader retail, dia sentiasa, market apa. Jangan. Itu naik gila kita. Tak dapat. Jadi jangan cuba lebih daripada trader bank. Jangan. Cannot. What you do is lebih kepada anda punya investment. Trading adalah anda invest kepada trading. Ni beza dia. Okay. Yang pertama, bila anda invest,
Yang pertama, anda kena ada objektif dulu, anda nak apa? Itu sebabnya perancangan kewangan tu penting. Faham? Bukannya nak tahu support, nak tahu resistance, euro USD nak naik, nak turun. Bukan. Duit dulu. Bila kita berniaga, kita pelabur tau. Kita berniaga secara online. Anda kena faham benda ni. Masalahnya ramai nak jadi macam trader bank. Macam mana nak masuk, macam mana nak keluar. Nampak tak? Fokus anda salah. Saya buat benda tu juga salah. Dari tahun 1997 sampai 2011, barulah saya faham. Hui, saya lagi lama salah. Berapa tahun salah? 11 campur 3, 14 tahun saya buat kesilapan tu. Sebab saya ingat, saya cuba macam bank punya trader. Semua benda aku nak tahu. Semua benda ni macam ni. Oh, dia orang masuk kat mana, dia orang keluar kat mana. Semua nak tahu. Cerita dia, tak. Kita sendiri ada satu perniagaan dan kita kena olahkan kita punya model perniagaan sesuai dengan kita. Yang pertama, objektif tu kena ada. Tak apa. Kat sekolah tak ada. Tak. That is when you spend time on sekolah. Itu je. Jangan forex 24 jam naik gila. Trader bank dia balik rumah, dia tak nak cerita pasal forex. Tak ada. Dia tak ada. Balik tidur. Dia buat kerja dia. Tak ada. Lepas anda kerja, mana anda sibuk nak pasal kerja anda? Dah habis time. Tak ada bos kau nak bagi overtime. Kita cerita, kau tahu ni tadi kalau kita masuk meeting macam ni, tak ada. Kan? Jadi yang pertama, objektif. Itu yang pertama, perancangan anda. Objektif. Lepas tu tengok apa yang anda letak duit. Jadi kalau anda berfikir sebagai seorang investor, sepatutnya bagi yang Bumi Putra, ASB anda lebih banyak daripada akaun trading anda. Kalau anda dapati akaun trading anda lebih tinggi daripada akaun ASB anda, something is very wrong somewhere. Ataupun tabung haji, ataupun apa-apa yang mendatangkan pendapatan tetap. Boleh? Jangan risikokan wang pelaburan. Dia memang dah risiko, tapi kecilkan risk dia kepada benda yang ni. Jadi kena ada financial objective lah. Berat dia kepada fixed asset. Benda-benda yang mendatangkan pendapatan tetap. Barulah kepada variable asset. A good percentage will be something that is quite balanced. 70% dekat fixed asset, 30% dekat variable asset. Itu yang ni. Tapi bagi siapa yang mungkin baru start melabur, baru start nak, ada yang kata, bang, saya ada 100 je bang. Macam mana nak cerita benda ni? Macam ni lah. Soalan saya kepada yang jawab saya cuba ada 100 saja. Bila dia MC 100 tu, dia depo lagi tak? Itu yang soalan saya suka tanya. Kalau anda dapati anda depo lagi, berapa sebenarnya modal anda ada? Anda boleh buat benda ni secara notional. Lepas ni kita tengok. Jadi, tengokkan benda-benda ni. Kirakan anda punya income daripada sudut fix, aktif, dan mana dia pergi, rancangkan. Tolong mula ke saya, bagi siapa yang minggu ni saya ada dekat Sabah, minggu depan dekat Penang, minggu satu lagi dekat Ara Damansara. Cak, terima kasih salah yang saya letak dalam Facebook saya. Okey. Bagi siapa yang ni, saya akan tanya soalan ini kepada anda. Saya akan tanya soalan ni. Apakah perbelanjaan anda untuk tempoh setahun? Itu soalan dia. Kita akan ada kelas 2 hari. Ini untuk kelas hari Ahad. Kita akan pergi kepada your financial planning. Ini benda ni untuk anda mula melihat diri anda. Dan apa sebenarnya kalau anda nak trade online ni, anda basically buka kedai online. Faham tak? Jadi berapa modal anda sebenarnya? Pernah terfikir tak benda ni? Bila MC depo lagi, jadi berapa? Had mana? Kalau tak ada benda tu, anda berniaga sampai bankrupt. Jangan. Tak dapat. You are putting money somewhere yang anda tengah rugi. Berhenti. Assess balik apa sebenarnya anda buat. Kalau anda dapati anda dah banyak rugi dan anda cuba untuk tampung kerugian anda balik ataupun anda cuba untuk recovery. Jangan buat benda mengarut lah. Jangan. Assess balik perniagaan anda.
tengok balik kesesuaian anda, adakah anda mempunyai kemahiran yang cukup. Tak ada kemahiran yang cukup, tak perlu main selalu. Nampak? You can't be the orang yang mempunyai kemahiran yang tinggi, dia boleh nak scalping, nak intraday, itu mempunyai kemahiran yang tinggi ya. Tu beza dia. Nampak? Siapa yang dia tak mempunyai kemahiran yang tinggi, dia boleh pergi lebih relax ya. Dia boleh main kalau bola tu dia jadi keeper. Dia tak payah cuba untuk main semua position. Dia pilih satu yang sesuai kepada dia. Dia lebih jarang sikit, time frame besar sikit. Faham? Dia instead of tengok time frame kecil yang memerlukan kita punya pengawalan emosi, pengetahuan yang banyak, tahu semua cerita paket, kita pergi time frame yang besar sikit. Kepada H4, daily, weekly, kita trade lebih santai, faham? Emosi pun tak ganggu. Tu dia. Okey? Jadi benda-benda ni. Jadi ini yang asalnya. Jadi kita tahu lebih kurang modal kita dan kita tengok kesesuaian kepada diri kita. Dari situ anda boleh mula berfikir portfolio anda. Anda dah tahu berapa modal, anda kenal diri anda dan anda mula memikirkan bagaimana cara aku melabur, bukan trading. Melabur, saya tak cerita mengenai trading ni. Saya cerita mengenai pelaburan anda sebab ramai kat sini dah ada sebenarnya. Dia dah ada simpan ASB, dia dah ada simpan tabung haji, ada yang dah simpan fixed deposit, ada yang beli ETBS, ada yang ikut kawan-kawan letak saham, ada yang beli amanah saham Sarawak, amanah saham Johor dan lain-lain. Dan lihat benda-benda ni, cerita dia tak ada perancangan, dia ikut-ikut. Itu adalah seorang apa tadi? Shoppers. Nampak? Shoppers. Kita tak ada perancangan. Jadi apa yang anda buat? Mutual fund, kawan ajak, beli insurance link investment. Lepas tu kena tengok balik. What are you doing? How much actually you put? Letak balik, adakah sesuai tak? Sebab selalu kita... Saya tak tahu dalam ni ada insurance agent ke tak. Tapi kalau there is no such term as over-insured. Betul tak? Tapi there is such term as overspending on your premium. Jawab saya. Ada siapa-siapa insurance agent dalam ni? Betul tak apa saya kata? Ada? There is such thing as overspending on your premium. Betul tak? Bajet dia lari sebab bayar premium je. Ada? Tak ada insurance agent. Dulu ada seorang insurance agent. Tak bang, mana ada semua insurance ni bagus. Yes, betul, memang bagus. Tapi kalau bajet kita lari, duk bayar, kita punya premium, pengsan juga kan. Jadi fikir-fikirkan. Jadi kita kena tengok. Jadi anda kena tengok diri anda daripada sudut kemampuan anda, daripada sudut siapa anda, dan barulah anda berfikir portfolio. Masa anda, kalau anda ada banyak masa, duit ada banyak lebih, dan duit tu untung benda lain, anda muda lagi, buat agresif portfolio. Anda boleh kepada spekulatif portfolio. Anda cuba untuk tangkap pergerakan pasaran. Itu dua tu. Tapi kalau anda menggunakan core capital, itu lebih kepada defensive portfolio. Kalau anda mempunyai satu jumlah besar, itu income portfolio. Tapi kalau anda baru mula nak melabur, letak sikit-sikit melabur, itu mungkin anda boleh buat hybrid portfolio antara. Saya kepada hybrid sebab saya trade banyak benda dan ada income dan ada aggressive portfolio. 3. Jadi create your portfolio. Mungkin modal ini untuk kedai, ni kedai 1, ni kedai 2, kedai 3, faham? Tapi semuanya untuk mencapai financial freedom. Dan financial freedom bermula dengan mengetahui berapa financial freedom tu. Jadi semua duk sebut financial freedom. Kan? Kebebasan kewangan. Bila tanya berapa kebebasan kewangan? 10,000 bang. Belanja kau sebulan berapa? 2,000. 10,000 untuk sebulan. Apa pula? Itu dah 5 kali ganda daripada financial freedom. Itu dah terlebih. Itu lain, itu bermewah.
cerita dia sebelum nak bermewah, letakkan dulu, ketahui berapa sebenarnya your financial freedom figure ni. Berapa yang anda perlukan untuk sebulan, setahun. Buat dia untuk setahun. Don't do that untuk sebulan. Buat dia untuk setahun. Okay? Kita ada baru saja. Cerita bahawa US-China Trade Talks akan bermula balik di Washington pada minggu ni. Dekat Forex Live baru juga. Okay. Jadi tahu dahulu. Lepas tu what you do is, anda kira ada tak anda mempunyai sebarang passive income? Ada orang dah ada tau. ASB ada, tabung haji ada, fixed deposit ada, amanah saham ada, dan macam-macam. Dia ada. Cerita dia tak tahu. Dia ambil, dia belanja terus. Setiap tahun keluar, dia pergi belanja habis. Untuk bayar sekolah budak-budak lah. Apa. Saya tak kata salah. Tapi buat perancangan. Buat perancangan. Jangan main ambil, habis. Main ambil, habis. Macam sekarang. Tak ada. Itulah sebabnya kalau anda tahu, anda trade berapa tahun pun tak kaya. Kalau kaya, kaya sekejap. Rancang. Tolong mula merancang benda ni. What you do is know what is your passive income sekarang. Apa defisit anda. Dari situ anda boleh merancang. How saya nak kurangkan benda ni. Dan setengah orang, bila yang bagi yang makin dah berusia, dah mungkin awal muda-muda dulu, melabur kiri, melabur kanan, letak duit, ada skim ni kan masuk, sini koperasi, sini. Even duit koperasi, ada yang dah ada, bila kumpul-kumpul sebenarnya dia dah ada, dia tak tahu pun. Sebabnya setiap tahun dia buat apa? Dia pergi ambil, dia belasah. Pergi melancong, bercuti, bermewah. Tapi rupanya selama ni dia tak payah kerja dah pun. Sebabnya duit tu dah cukup sebenarnya. Dia tak tahu. Tengok balik kalau anda dah ada. Mungkin ada yang dah ada. Ada rumah sewa, ada gedung di darat, kapal di laut. Okey. Dan bahagikanlah anda punya portfolio ni. Jadi ini contohnya bila anda bagi mereka yang mula nak melabur. Jadi fikirkan berapakah dana pelaburan. Mungkin ini anda tak ada lagi. Kalau tak ada, okey, berapa aku nak buat? Berapa pulangan yang possible untuk sistem aku? Dan berapa anda punya kerugian yang sanggup ditanggung? Jadi benda ni letak. Ni contoh, risk of ruin, maksudnya kalau sampai hari aku nak berhenti. Tekankan kepada fixed income. Dan sambil tu, anda boleh main dengan dia punya ni lah kepada position sizing. Ni something yang kita lihat lepas ni. Dan anda melihat cara kaedah untuk melabur. Katalah anda lihat setiap tahun, anda boleh melabur sebanyak 2,400. Termasuk simpanan, $2,400. Sebulan 200. Jadi anda letakkan, tak payah letak $200 macam sekarang. Pergi letak $200 dalam trading account. Trade letak $200. Kan habis. Letak $60. 140 letak ASB ke apa ke letak. Lepas tu trade $60 dia sampai jadi $120. Dia rugi, habis. Habis sini, dia rugi $60. Nampak pembahagian dia. Dan seterusnya. Katalah bulan 2 cantik. Alihkan, jangan compound account. Alihkan compound portfolio. Anda akan kira daripada 2,520. Compound portfolio, never compound account. Masalah ramai dia cuba compound account. Jangan. Lagi-lagi broker yang bagi bonus macam XM. Dia sayang. Sebab apa? Dia keluarkan bonus habis. Keluar. Tu anda kena kuat. Keluarkan, alih kat sini. Sini trade $63. Cantik lagi. Jadi $130. Cantik. Keluarkan. Bulan ketiga, apa saya buat? Bulan ketiga saya alihkan semua ni masuk dalam sini. Kan ke sini lagi banyak. Setiap bulan kita letak 200. Setiap bulan kita melabur. Ini adalah sistem pelaburan. Boleh? Fazli, faham ini Cak, ni buat try bagi siapa yang belum ada modal. Dan sekiranya cantik, this is the figure that you are looking at dalam tempoh 8 tahun. Start berfikir kaedah portfolio. Jangan berfikir sebagai seorang peniaga. Peniaga tak semua duit dia letak kat kedai. Betul tak? Kena rompak kedai tu habis. Betul? Apa yang kita buat, kita letak macam tu orang. Ingat benda macam ni, berfikir sebagai tu cash flow. Yes, you only put what you need dalam kedai.
If anything, kita punya cost, gaji budak, apa, itu je. Lain kita letak for the operational expenditure kita, itu je. How much you need for your operation. Itu je. Kan? We don't put everything of every capital yang kita letak dalam kedai. Mati kita kalau apa jadi. Don't. Tu cara dia. Ada yang, saya banyak terima PM. Bang, saya ada pelabur. Sebab dia boleh melabur 1 juta. Kan? Hampir, tiap minggu lah ada. 1 juta bang, 1 juta. Okey. Macam mana saya nak jaga kos? Sedangkan dia letak 5% dia. Saya takut broker lari bang. Dia tanya XM selamat ke tak, macam ni. Kenapa nak letak 1 juta? Letaklah jumlah yang kita nak risikokan saja. Kalau your investor kata, I'm willing to risk 10%. Letak 10% saja kepada broker. Letak 100,000. 900,000 tu letak dalam fixed deposit. Sementara tu, kalau losses dekat trading kita, we can compensate it daripada annual, daripada kita punya fixed deposit. Nampak tak? Jadi anything, your money is working. Jangan your money mati, tak ada buat apa-apa. Benda tu yang anda kena tengok. Tak jadi, kita reduce kan. Bukannya kita tambah. Itu kerja nak berjudi. Jangan lawan market. Ikut kepada apa perancangan. Ada banyak position sizing model. Ini adalah kaedah asas dia, iaitu mengira daripada risk yang kita ambil. Kenali risk. Everything look at cost. Risk lihat sebagai cost. Ingat kita punya webinar pertama. Setiap yang dalam trading ada risk. Risk adalah cost. Ingat itu. Okey? Jadi kawal dan kira cost. Kira gain daripada cost. Bukannya kira gain daripada cerita nak buat kerja gila. Jangan. Kalau aku letak banyak ni, berapa boleh buat? Kalau aku letak banyak ni, berapa boleh buat sistem aku? Jadi kirakan pencapaian satu-satu trading kita. Bukannya yang seperti sekarang kira. Ramai kira pakai percentage. Okay. Ramai kira macam ni. Dia kira equity gain. Minta maaf, kalau modal anda bawah few million tu tak payahlah. Tak payah. Itu bank buat. Tapi masalahnya dekat retail ramai belajar kaedah tu. Kita tengok 2%, 2% gain, kita naik. No. Itu bukan cara dia. Itu adalah structure dekat bank. Kalau anda mempunyai, contoh tadi anda cuba grow 100,000 kan. Anda dah ada 100,000, anda nak buat benda tu boleh? Boleh. Anda dah mempunyai satu portfolio yang dah lengkap. If you are trying to increase your portfolio, jangan buat benda tu. Boleh tak? Tolong jangan buat benda tu. Itu bukan cara untuk mereka yang tengah growing portfolio, mengira daripada sudut percentage. It doesn't work. Boleh? Okay? It doesn't work. Kira daripada sudut risk. Okay. Sebabnya bagi seorang yang depo 100, kita suruh dia kira 1%. Siapa yang ikut? Mana ada? Setakat inilah saya tak jumpa lagi. Adalah dia sekejap-sekejap. Bila dah start duit dia jadi, dia tak buat dah. Lepas tu dia start duit 100 jadi 1,000. 1,000 jadi 5,000. Lepas tu senyap OMC. Berapa banyak kita dengar cerita macam tu kan? Biasa. Kan? Bila last buat macam tu? Biasa. Jangan. Itu tak jadi. Sebab apa? Daripada 10 entry, 8 break even ataupun ada stop loss, TP, kena sikit-sikit, cut loss. Satu cantik, satu kena stop loss, account habis. Betul? Satu cantik tadi, naik gain 30%. Dah tak jaga risk. Lepas tu, let me tell you, nasib baik tu tak selama-lamanya. Ada masa dia akan kena sekali. Luck runs out. Jangan trade berdasarkan, kita sebut trading saya adalah probability. Okey, berapa probability dia? High risk. Okey, berapa risk dia? Tanya orang. Bila orang sebut high risk, low risk, tanya dia. Berapa risk dia? Jangan sebut risk dia. What is the risk? Ketahui. Kalau dia tak tahu, dia tak tahu. Maksudnya kalau dia kata trading adalah high risk. Okey, berapa high risk, berapa risk dia bang? 60% ke? 100%. Kalau 100% aku tak nak letak. Buat apa benda confirm rugi? Faham? Jangan senang sangat sebut risk. Saya nampak sekarang ni makin lama makin ramai yang gunakan perkataan risk. Okey, tanya.
Berapa persen? Dulu 10 kali buat, kalau dia dapat kata 10 kali buat, 6 kali fail, 4 kali cantik, itu adalah sebanyak 60% risiko high risk, 60%. Jadi letakkan risk, berapa percentage, jangan cuma letak high risk, low risk. Itu not telling anyone any information. Boleh? Low risk, berapa risk, apa kita sebut sebagai low? Apa yang kita maksudkan dengan high? What is the meaning? Bagi definisi dia, jangan senang-senang sebut low risk, high risk saja. Itu jangan, it's not telling anything, no information. Boleh? Be specific lah. Okay. Jadi ketahui, this is how you know your risk daripada sistem anda. Rekodkan anda punya trading ni berdasarkan risk yang dia ambil. Satu risk yang anda ambil, satu stop loss lah. Satu stop, ataupun berapa dolar. Gunakan kaedah fixed dollar value. Gunakan kaedah ni. Anda tahu, dan daripada 8 kali trading, saya dapat multiple saya 7.2 risk. Maksudnya, sekarang ni kalau akaun tu saya letak satu trade 10 dolar, pada waktu ni saya dah ada berapa? 72 dolar. Itu je. Kan tahu. Jadi satu entry boleh buat berapa? 0.9. Jadi apa risk system ni? Risk system ni dia. Ni jangkaan pulangan dia. Dan dia positif selagi dia atas 0.1. Saya gunakan dia. Bawah 0.1 dia tak bagi duit dah. Saya tak risau pasal satu stop loss. Saya risau pasal keseluruhan portfolio saya. Nampak tak? Buat benda ni. Siapa yang datang kelas Ahad saya akan tanya spesifik. Anda punya perbelanjaan, kaedah anda, kita akan buat backtest kepada sistem. Sistem anda, bukan sistem saya. Sistem anda. Okey? Jadi kelas Ahad ni kita lebih spesifik satu, dia ada requirement untuk maintain 50 dolar kalau saya. Kelas saya lah, Helmi tak ada. Kelas saya lah 50 dolar, lebih spesifik. Okey. Dengan kita berdagang ataupun melabur dengan menggunakan satu sistem, anda boleh konsisten daripada sudut proses. Bukannya konsisten kepada pulangan. Konsisten kepada proses. Tak ada sistem yang konsisten lah. Mana ada setiap bulan dapat 30%. Nak bubuh, kalau nak spesifik 3.478. Itu lebih cantik. Kalau nak letak. Kalau ada 00078 belakang boleh juga. Bukan apa malas nak tulis banyak-banyak. Okay. Konsisten, dia tak ada satu sistem yang setiap bulan sama. Cerita dia, kita boleh naikkan sama-sama. Kita boleh naikkan kita punya performance. Kita boleh naikkan kita punya position sizing bila prestasi kita naik. Bila kita tengah tak cantik trade, kita turunkan cost. Itu saja. Sebab benda ni, ingat apa dia? Kemahiran, trading skill, betul tak? Contohnya macam Muhammad Salah. Dia adalah forward terbaik dalam dunia kan? Betul tak? Liverpool. Jadi masa ni dia tengah tak score. Expectancy dia tengah kurang. Betul. Mana dia tak betul? Jadi apa dia buat? Dia passing kepada orang. Malam tadi dia tak pass kepada orang, dia keluar. Tapi at least orang own goal sebab dia. Jadi cerita dia, kita tahu performance dia. Coach pun tahu performance dia. Sama. Dan kita tahu performance. Dan kita cuma kepada proses. Kepada proses. Nampak? Bukan kepada entry. Entry cuma kepada risk reward. Itu je. Jadi antara kaedah mengira position sizing, berapa profit yang kita target, berapa kali kita entry. Ramai trader tanya, saya kalau set up, yelah, set up berapa kali sebulan, berapa kali seminggu, berapa kali sehari. Jadi kena tahu benda ni. Biasanya secara average, how many time dia set up ada? Tak tahu bang. Macam mana tak tahu? You are in front of chart dekat nak 13 jam satu hari. Jadi ketahui. Macam mana tak tahu? So never dalam dalam trading kita, there is no aspect yang don't leave any stone unturned. Basically you know what is your system. Jangan tak tahu sistem anda. Jangan tahu tak entry je. Takat entry kucing boleh entry Jangan. Know what is the exact
performance of your system all the time. By knowing this, anda yakin kepada sistem, baru dapat disiplin. Anda nak setia kepada satu sistem, anda tak kenal dia, macam mana anda nak disiplin, nak ikut setia-setia dia? Sebab itulah yang sepatutnya tunggu kat sini, anda tak tunggu. Anda tunggu 61.8, dia pergi terus blow off. Anda, alamak, tak sempat tempat aku ni. Tekan kat atas. Itu sebabnya anda buat benda tu. Kalau kenapa anda dapati ada sindrom tangan gatal, itu sebab dia. Itu sebabnya. Lepas tu tak tahu apa. Kalau jadi, oh baguslah teknik tu. Padahal itu bukan teknik tu yang nak ikut. Kita pula tak bagus. Kita pula bagus. Kita tengok nampak dia punya ekspektasi tinggi. Padahal anda tak trade dia. Anda trade apa entah anda buat. Benda-benda ni kena jaga-jaga. Inilah yang dimasukkan dengan mistake dalam trading. Bukannya dengan profit. Bila anda tak ikut sistem. Bukannya dengan losses. Bila anda tak ikut sistem. Itu sebenarnya apa dimasukkan dengan kesalahan dalam trading. Saya lebih rela melihat orang yang loss. Tapi dia ikut sistem dia. Berbanding dengan dia win tapi dia tak ikut sistem. Sebab kita tahu itu tak dapat, payah dia nak ulang balik. Itu nasib baik. Itu nasib baik. Senang kita tengok. Tak layer bertabur sekejap sana sini. Tak ada. Bila kita tanya kenapa yang tu, dia nampak apa? Tak ada apa-apa, lain apa pun tak ada, apa pun tadi dia letak je. Itu nasib. Kita pun tahu, betul tak? Jadi benda-benda ni yang kena fikir. Jadi ni okey, kirakan lot sizing sesuai dengan berapa dolar yang letak, gunakan kalkulator yang ada dekat ni. Jadi all system are good, all system, everything is good, as long as you put it in a system. I have nothing dengan layer. If you already have a system to layer it, matinggal. If you have a system to do it, faham? You know what is happening, what is the percentage. I can't say, saya tak dapat kata layer salah, martingale salah. Tak, saya tak katakan itu salah. Sebab ada orang buat layer, dia buat duit. Betul tak? Ada orang buat martingale, dia buat duit. So find out what is the probability of the system. If the system works, martingale work very well dalam keadaan sideways market. Makin dia naik, kita layer, tambah lot. Dan lepas tu dia jatuh. Oi, banyak. Dalam sideways market, betul tak? Kan? So fikirkan benda ni So there is nothing to do with whether good or bad. It's all about money management. It's all about knowing the probability. Faham? If you know your system, that's why kita tak dapat kata martingale tak bagus, layer tak bagus. If we plan, the thing is have a system for it. Jangan main tekan. Faham? Itu anda pun tahu, oh ini alamak jatuh lagi. Ni macam nak naik tekan. Jatuh lagi. Alamak macam nak naik tekan. Bila jadi, anda kata anda hebat trading. Bukan, itu nasib baik. Betul tak? Itu nasib. Itu bukan trading. Itu anda berjaya berjudi. Fikirkan benda ni Kita sendiri bila tanya kenapa, aku tak tahu dah, nasib baik dia naik. Aku tekan last dah. Itu sebutan-sebutan yang macam pergi kat counter lah, last minute. Counter 4D, last minute aku tekan. Oh, nasib baik kena last. Nombor last tadi. Tu nampak? Apa beza dia? Tak jauh. Sama pun bahasa dia. Jadi fikirkan benda ni. Saya tahu lah. Okey. Ni notional file kita cerita. Tadi ada pelbagai various position sizing models. Rangkakanlah apa anda punya teknik lah. Yang ini saya rasa semua dah ada kan. Saya save dulu. Kalau tak ada saya bagi handout dekat sini. Sekejap sebabnya banyak yang ada dalam tu. Jadi all system wrong. Every system is good. We can say, because I myself I tried
almost everything. You want to say grid trading, you want to say about layer trading, you say about anti-martingale, you want to talk about martingale system. Everything is good as long as you know the probability and which market it works. You know the probability, and when you are wrong, you are reducing. Itu saja. Your cost. Everything is about managing your costs. Itu je. So we can't say a system doesn't work because there are people who actually make money from this system. Itu je. So know the probability. Know what you are doing. Don't depend on luck. Once you depend on luck, die. Because luck runs out. There are some people who are very, very lucky. We can't deny it. But to attribute it, untuk katakan dia disebabkan oleh kemahiran, kita tahu dia luck. Jadi benda ni, jadi benda-benda ni kita fikir. Okay, jadi semua ni dah ada. So tengok apa yang saya buat ni. What you do is you understand your system and put it in dalam ni. Rangkakan untuk teknik yang anda dah ada. Nak ikut yang ni boleh. You don't want to ikut pun boleh. Okay. Saya bagi sekali dengan dia punya Excel. Sekejap tak tahu dapat tak letak dalam ni. Sekejap trading process, kejap. Excel. Ini tadi berapa? Ini adalah 515. 225 ada banyak je Okey, kita ada rancangkanlah kita ada untuk siapa yang day trading, make sure you know berapa kali anda enter satu hari, berapa position nak pegang satu masa, berapa anda punya cost untuk hari tu. Hari ni aku trade $10. $10 je. Jangan dah hilang $10 tu anda nak letak lagi. Berapa kali buat bullet method. Anda nak trade 5 kali. $10 aku nak trade 5 kali. Letak $10, trade $2, $2, dah loss 4 kali, tinggal $2. Letaklah $1. Pecahkan kepada 2. Ataupun dah untung satu. Dan nak gunakan duit untung tu nak masuk position satu lagi, tak apa. Jangan letakkan modal tu, jaga. 225 ni 225 punya Excel. Okay, anda nampak kan? Saya letak dekat handout tu, boleh download kat situ. Nampak kat handout tak? Semua nampak? Boleh download kat situ. Ada Excel satu, ada ni. Ni contoh, anda boleh main-main dengan dia lah. Nampak? Okay, anda boleh main-main dengan dia. So, think about your system. Saya tak katakan yang saya gunakan ini yang betul. Tak. You have to look at your system. You have to look at your risk tolerance. Tak ada trader yang sama. You have your system, masukkan. Saya dah bagi tool dia. Ni tool-tool yang saya kongsikan ni. Ni benda dia, baca, letakkan, dan anda kena pakai dia, baru faham. Tool semua dah ada. Cuma nak pakai tak pakai je. Tinggal nak usaha tak usaha je sekarang ni. Anda boleh combine dia. Ni contoh combination dia. Ni contoh dia. Okay. Yang penting jaga duit. Bagaimana kita nak letak lebih kepada benda-benda yang macam ASB tu, patut lebih. Bukannya kepada forex anda. Dan fikirkan macam mana anda. Ni apa yang saya guna sendirilah. Dekat XM apa saya gunakan sendiri. Saya position trade saya kepada saham. Kita kat XM ni kita ada share account lepas tu kepada intraday account, itu lebih kepada apa kalau saya nampak ada peluang untuk hari tu lah. Ataupun intersecurity, ni lebih kepada kalau saya nampak saham. Contoh, saya beli saham company minyak, Exxon contohnya. Exxon saham jatuh, mungkin saya short minyak ataupun saya short cap JPY. Saya trade forex lebih kepada itu sebenarnya. Saya banyak letak duit dekat position trade, dekat saham. Saya lebih banyak duit kepada saham, bukannya kepada forex.
Lepas tu news trade. Kalau ada untung, letakkan 20% dalam news trade ataupun market money. Dan hari Jumaat ni gunakan XMP anda. NFP naik ke turun, kita guna XMP. Tahu kan XMP apa kan? Tahu kan? Jadi jangan pergi ambil duit, ambil kredit. Hari Jumaat ni ambil XMP anda untuk trade NFP. Jadi apa-apa hal rugi lah. Next month cuba lagi pakai NFP. Itu duit free. Pakai. Okey? Saya tak banyak. XMP saya bulan ni tak banyak. Tak berapa banyak. Itu dah pakai. Okey, investment portfolio, general asset class dan trading. Cerita dia melaburlah, merancang kewangan anda dan segala perancangan bermula daripada anda. Anda dah kenal diri anda, barulah anda pergi ni. Position sizing model ada yang tak bagi link lepas ni, hari Isnin ni saya jadi guru besar lepas ni. Ada yang tak bagi link lagi. Saya remove je lah. Saya inform, lepas tu saya remove. Tahu. Okey. Yang siapa yang dalam position sizing model group, lepas ni Isnin, hari Isnin ni saya I went through your link. Okey. Jadi investlah dalam satu sistem. Cuma dagangkan sistem anda. Bila anda membuat satu sistem, bahagian yang terpenting dalam sistem anda adalah penjagaan duit. Bukannya nak masuk trade. Ingat yang tu. So, itu saja untuk petang ni. Pada malam ini, jangan lupa kita masih ada kita punya webinar pada malam ini. Macam mana ni tak boleh pula. Okey, mana tak boleh. Okey, tak apa, malam nanti kita punya webinar, dan bagi siapa yang ada dekat Sabah, saya akan berada di Sabah pada minggu ini. Helmi juga akan berada di mana Helmi pada minggu. Saya pun tak ingat Helmi kat mana. Saya tak dapat nak buka website ni. Sekejap. Dia pergi tempat lain. Okey, jadi pada minggu ni kita ada sesi-sesi kita. Jangan lupa bagi mereka yang sama-sama. Helmi ada di Johor. Okey. Okey, tak tahu kenapa saya punya ni tak dapat pergi page yang ni tak dapat. Okey. Pada minggu ni kita punya webinar seperti biasa. Dan ingat kita ada webinar kita untuk NFP pada minggu ni. Special 5 bulan saya punya cari terpaksa nak bawa barang dari KL tu nak pergi. Dari dekat Sabah saya buat. Nak cari internet lagi. Itu buat dekat center. Jadi saya rasa lebih selesa kalau saya sendiri set up saya punya ni lah. Maksudnya saya kena bawa monitor lah. Kena bawa monitor. Jadi nak angkat barang. Ikut webinar NFP kita. Tengok macam mana kita mencari ideas tu. Nak trade news boleh pakai XMP. Lepas tu trade untuk 9.30. Kita habis dia punya ni pukul 9. Jadi 8 sampai 9. Lepas tu cari analisa untuk 9.30 punya trade. NFP punya ni boleh. Gold, UCAT. Dua tu. Okey. Ni untuk hari Jumaat. Jadi lepas tu kita punya kelas. Kelas tu datang lah. Saya, I don't know why. Tak berapa ramai datang kelas. Penuh kan. Johor, kita ada Helmi. Orang negeri sendiri ni. Johor. Saya kat Sabah. Sama-sama Borneo. Penuh kena. Ambil peluang. Kalau saya dulu ada yang free macam ni. Aduh. Tanya soalan. Waktu tu. Kan? Okay. Pak Sami. You want to work on your technical lah. Ambil yang Helmi kongsikan ya. Dan ada a few pembaharuan yang di dalam ni. Kelas kita kali ni 2 hari. Sabtu dan Ahad. Jadi bulan depan kita dah start nak puasa. Jadi waktu ni jadi ambil peluang lah. Boleh? Okey? Jadi lepas ni kita ada satu sesi lagi tak silap saya pada Mei. Puasa kita ada kelas cuma dekat arah dan masalah. Okey? Puasa cuma ada kelas dekat arah dan masalah. Jadi
3 kali lah 3 minggu Ustaz, tak silap saya. 3 ataupun 2 minggu kita kat Al Damansara. Lepas tu kita cuti lah. Hari raya nak kelas juga. Lepas raya lah kita cuti, lepas tu kita start balik. Lepas tu kita banyak kelas. Lepas ini kalau nak tahu tak banyak kelas tau. Sebab tu XM tak letak ni, nampak ni. Sebab kita ada something yang kita tengah rancangkan banyak. We want to reach out to tempat yang lebih, adalah kita tengah buat. Jadi bagi siapa yang duk tak ni, datang kelas. Datang kelas. Kelas saya ada something, ada hadiah yang saya nak bagi hari 6 bulan ni. Besok kita, hari Rabu ni saya meeting dengan pengurusan XM. Ada something, bukannya hadiah. Jangan fikir bonus je. Ada hadiah untuk menggunakan untuk trading. Something yang kita tengah gunakan. So, untuk anda melabur lah. Okay? Datang. Benda-benda free kan, Mingau? Mana nak cari? Bukannya ajar kaya. Tak. Saya mengajak anda, saya berkongsi kepada anda pengalaman. Saya berkongsi kepada anda something yang anda boleh gunakan semua hidup. Betul kan? Bukannya kaya sekali lepas tu terus. Tak apa. Kalau ada peluang datang. Okay? Of course, benda yang lain tu, yang tu dululah. Kalau ada peluang datang. Okay? InsyaAllah kita bersama lagi pada malam nanti. Jangan lupa. InsyaAllah kita bersama lagi pada setelah malam ni. Betul? Minang? Thanks. Cak. Terima kasih Pak Islami. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.